Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda satu kisah seram yang menarik. Tapi sebelum tu, Brother Fai ingin perkenalkan kepada anda satu channel seram, iaitu FZ Channel. Seorang anak muda yang berasal daripada Perak. Nanti Brother Fai akan tunjukkan gambar channel tu ya, logo channel tu. Ini dia logo channelnya. Okey, dan ini adalah orangnya. Beliau adalah anak muda yang menyampaikan cerita-cerita seram dalam bentuk santai, bukan macam Brother Fai ya. Brother Fai jenis yang membaca, macam dia ni, dia menyampaikan dengan caranya yang cara beliau yang tersendiri. Dan apa yang Brother Fai tengok dalam channelnya, cara penyampaian dan pengolahan ceritanya menarik, memang agak menarik. Dan beliau ni rasanya belum sampai setahun lagi berkecimpung dalam bidang penyampaian cerita seram. Tapi apa yang menariknya, dalam masa beberapa bulan beliau telah mencapai 1K subscribe baru-baru ni. Jadi tahniah untuk beliau. Semoga anda terus sukses di dalam bidang penyampaian cerita seram ini. Dan kepada para pendengar semua, jom kita pergi support channel, iaitu FZ Channel ya. Kita semua adalah kawan-kawan ya. Dan jangan lupa, apabila anda menonton konten seram daripada FZ Channel ni, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mengikuti perkembangan daripada FZ Channel, okey? Baik, para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, kisah pada malam ini datangnya daripada R.S. Suzy. Beliau adalah seorang penulis cerita-cerita seram pendek yang berasal daripada Johor Bahru. Dan baru-baru ini beliau telah membuat satu page di Facebook, iaitu page Karya R.S. Suzy. Kepada pendengar semua, anda semua bolehlah pergi ke Facebook dan carilah page Karya R.S. Suzy. Brother Fai akan kongsikan gambar page tersebut, dan anda akan melihat sendiri dan membaca sendiri segala karya-karya yang telah beliau hasilkan. Okey? Baiklah. Kisah pada malam ini bertajuk Horror Moon ataupun Honeymoon. Kundasang adalah sebuah bandar di daerah Ranau di Sabah, Malaysia, yang terletak di sepanjang tebing lembah Kundasang. Ia terletak kira-kira 5 km dari Taman Nasional Kinabalu, 12 km dari Bandar Ranau, dan terkenal dengan pasar sayurnya yang dibuka 7 hari seminggu. Ia adalah bandar terdekat dengan Gunung Kinabalu dan mempunyai pemandangan gunung yang indah. Ia dihuni terutamanya oleh orang dusun asli dan sebilangan kecil penduduk Cina. Hampir semua kedai dikendalikan oleh penduduk tempatan. Pertengahan bulan November tahun 2011, kali pertama aku menjejakkan kaki di Kundasang, Sabah, bersama isteri tersayang. Hampir 3 bulan lamanya kami merancang destinasi bulan madu selepas nikah nantilah. Kami selamat diijab kabulkan awal bulan November selepas mengikat tali pertunangan selama 6 bulan. Isteri aku berasal dari Sandakan, Sabah, dan dia yang memberi cadangan untuk berbulan madu di Kundasang. Lokasi yang menarik, dekat dan tidak perlu kos perbelanjaan yang tinggi. Pagi itu, aku dan isteri
berangkat menaiki bas ekspres sampai ke Kundasang. Aku dan isteri turun dari bas betul-betul di perhentian Kinabalu National Park. Lalu bas ekspres tersebut terus beredar meninggalkan kami berdua di situ. Kami pun menaiki tangga dari arah bawah Kinabalu National Park untuk menuju ke pos peak view pemandangan puncak Gunung Kinabalu. Waktu tu, nasib tidak menyebelahi kami. Kami tidak dapat melihat pemandangan yang indah disebabkan puncak gunung telah diliputi awan yang tebal. Kesian ya. Lebih kurang 3 jam kami menunggu. Tapi sia-sia. Perut berkeroncong irama lapar. Macam tu agaknya bunyinya kan. Sayang, jomlah kita cari kedai makan. Abang lapar ni. Kami terpaksa menuruni tangga semula ke bawah. Kedai-kedai jualan di atas semua dah tutup. Nasib baiklah tidak jauh dari situ, kelihatan ada satu gerai makan. Kami pun memanggil pelayan kedai. Merupakan seorang remaja lelaki. Aku dan isteri memesan 2 pinggan nasi goreng kampung dengan kopi O panas. Isteri aku sibuk dengan telefon bimbitnya. Dia menggunakan perkhidmatan aplikasi OYO. Malangnya, dalam talian maupun di sekitar kawasan yang kami berada, semua resort dan hotel penuh. Dah habis makan? Okeylah, jomlah. Jomlah yang kita pergi jalan bawah sikit. Mana tahu ada bilik yang available atau last minute cancel. Aku pun membayar pesanan di kaunter. Seorang lelaki berusia lingkungan 40-an, sangat peramah orangnya. Aku rasa beliau pemilik kedai makan berkenaan. Kenapa, Bah? Saya lihat kau kelihatan risau sejak ni. Tidak dapat penginapan ya, Bah? Aku mengangguk. Mujurlah abang tadi mempelawa untuk membawa kami ke sebuah homestay yang berada di kawasan pedalaman lah. Beliau mengatakan bahawa beliau tidak pasti jikalau homestay tersebut masih beroperasi. Marilah saya tolong bawakan kamu berdua di kawasan yang dalam tu, Bah. Tak apalah bang, menyusahkan abang saja. Biarlah kami jalan kaki saja, jawab aku. Jangan, Dek. Kawasan pedalaman ni banyak sudah anjing liar. Nayak kamu nanti kena hambat dengan kumpulan anjing liar. Aku dan isteri dengar saja ulasan beliau. Pantas aku terima pelawaan itu dan terus menaiki keretanya. Semasa di dalam kereta menuju kawasan yang agak dalam, memang benar kata abang tu. Banyak betul anjing liar. Ada yang siap mengejar kereta kami lagi. Bayangkan kalau kami jalan kaki. Koyak-koyak baju rasanya. Kereta pun berhenti. Aku dan isteri mengucapkan terima kasih dan abang tadi ada meninggalkan nombor telefonnya agar mudah dihubungi jika mahu beliau menjemput kami semasa check out nantilah. Keretanya pun berlalu pergi dan kami menuju ke pintu utama untuk berurusan dengan tuan rumah. Tidak ada apa-apa yang meragukan. Setelah selesai urusan bayaran, kami pun menuju ke bangunan sebelah. Sungguh besar dan luas tempat ni. Tak ada kipas atau penghawa dingin sebab angin semula jadi sejuk menusuk liang roma. Selesai bersihkan badan, kami pun berehat. ... Tak perlu cerita selanjutnya. Bulan madu kot. Lebih kurang jam 2 pagi, kami berdua terdengar sesuatu di ruang tamu homestay. Kami dengar seperti ramai orang yang berada di ruang tamu. Ada yang on television, ada yang bunyi orang jerang air panas di dapur sebab bunyi siulan dari celik itu. Ada pula bunyi seperti yang membancuh kopi lalu mengacau bancuhan dalam gelas. Aku dengan isteri terkejut dan kehairanan. Biar betul tuan rumah ni mengambil orang check-in dan mengongsi sama rumah dengan aku ke? Aku perlahan-lahan menuju arah pintu bilik. Aku buka sikit pintu bilik untuk meninjau siapa yang berada di ruang tamu. Apa yang aku dapati semasa buat tinjauan tu,
ruang tamu rumah dalam keadaan 100% gelap. Begitu juga di ruang dapur. Tetapi, apa yang pasti, suara-suara tadi masih jelas kedengaran di ruang tamu dan dapur. Ada perbualan yang aku dengar jelas, tapi suaranya garau dan bahasa pertuturannya langsung aku tak faham. Aku terus tutup pintu dan kunci pintu bilik. Tiba-tiba, pintu bilik digoncang selama 5 minit. Kemudian, keadaan menjadi senyap sunyi semula. Kami berdua memang tak tahu nak buat apa. Apa bunyi ini? Apa bunyi ini? Sudah keras dalam bilik sebab terkejut dan ketakutan. Bunyi-bunyi itu masih berlarutan. Lalu, kedengaran bunyi pintu rumah di ruang tamu dihempas. Boom! Seperti dirempuh dari luar dan memang jelas. Seperti pintu ruang tamu dibuka dan dihempas tutup begitu kuat sekali. Kami terdengar derapan tapak kaki seperti menuju ke arah bilik tidur kami. Bunyi tapak kaki. Tiba-tiba, pintu bilik tidur kami digoncang kuat. Nampak jelas tombol pintu dipulas-pulas. Malah tidak cukup dengan itu, benda tu terajang pintu bilik kami. Waktu tu, isteri aku menjerit kuat. "Ah! Ayo bah, mari naik kereta. Kita tinggalkan tempat ini." Abang yang menghantar kami tadi terus menarik tangan aku. Nasib baik kami memang sudah standby untuk lari jika apa-apa yang tidak diingini berlaku. Aku menarik isteri dan terus menuju masuk ke dalam kereta. Abang tadi pun memandu keluar diiringi anjing liar menggonggong dan menyalak bersahut-sahutan. Dalam keadaan itu, aku sempat memalingkan kepala untuk melihat pekarangan homestay tadi. Apa yang mengejutkan aku, ia hanya rumah usang yang hampir ranap ditinggalkan. Apabila sampai di rumah abang tu, selepas beliau tutup gerai makannya dan pulang, abang tu menceritakan perjumpaan singkat kami, lalu beliau menghantar kami ke homestay tersebut. Isterinya terus mengelabah lalu memberitahu yang homestay tu sudah lama tidak beroperasi. Katanya ada perselisihan faham antara pemberi wasiat, lalu disantau sekeluarga mati. Sejurus mendengar penerangan isterinya, abang tu pun kelang kabut patah balik untuk menjemput kami. Tetapi beliau sesat beberapa jam dan mujur dijumpai salah satu penduduk pendalaman yang bukakan jalan ke homestay itu. Hari berikutnya, setelah menumpang di rumah abang tadi, barulah kami dapat resort yang di kawasan luar berdekatan jalan besar Kundasang. Alhamdulillah, tiada gangguan di kawasan resort kami inap. Tiada kuasa yang melebihi kuasa Maha Pencipta, 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allahu Rabbi. Sekian. Terima kasih. Brother Fah.